Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita sambung yang kita berhenti lepas. Minggu lepas saya dah masuk sampai apa ni? Determinant. Okey, satu kita determinant betul dengan keadaan network yang tak stabil. So kita berhenti kat situ determinant. Okey, determinant 2 kali 2 dan 3, saya harap awak dah boleh buat dah. Ada 2 method kat situ yang saya tunjukkan, method 1 dan juga method yang kedua. Okey. Ikut awal mana yang mudah method tu, atau method 1 ataupun method yang kedua. Saya rasa method yang kedua lagi mudah tu. Okey, lagi mudah. Sebab tak terkeliru lah nak memilih macam mana. Just yang kata yang menurun ke bawah, dia akan tolak yang di darat yang ke atas, mengalir ke atas, panah ke atas. Okey, dan kita dah buat latihan example 4.11 dan juga 4.12. Saya dah tunjukkan. Okey, cuma yang seterusnya kita akan buat hari ini minor, insyaAllah minor. Dan kalau sempat, cofactor, adjoint dan sebagainya. Cuma saya habiskanlah minor, cofactor dan adjoint. Inverse ni minggu depan, masuk minggu depan. Kemudian kita akan buat perbincangan, discussion tentang soalan-soalan pretest insyaAllah petang nanti menggunakan 2 set pretest yang saya telah bagi dan yang awak telah jawab. Saya hopefully semua dah jawab lah soalan-soalan tu. Jadi kita akan bincang bersama selepas. Okey, sekarang ni buka muka surat 144 dalam buku modul awak. 144. Okey, kita buat minor. Boleh tengok dekat skrin. Okey, minor. Okey, perhatikan dekat skrin. Jika A, okey, ini contoh lah. Contoh A. Matrik dia ialah A11. Ini ikut laju dan ikut row dan column. Okey. Row 1, row kedua. Kita baca nombor 1, 2, 3 tu dia start pada nombor row dulu lah. Row pertama, row kedua dan row ketiga. Okey. A11 ialah A yang berada dalam row pertama, kolom pertama. Okey. Therefore, minor of A ialah macam ni. Minor dinotkan sebagai huruf M besar. Okey, dinotkan sebagai M besar, M11, M12. Okey, untuk mencari apakah nilai M11, apakah masuk M12, M13, 21 sampailah M33, kita gunakan kaedah seperti mana macam determinan. Okey. Okey, perhatikan pada M11 sini, macam mana cari nilai M11 ialah macam seolah kita mencari determinan bagi M11. So M11 berada pada kedudukan macam inilah. Okay. Kita anggapkan ini adalah M11. So nak cari nilai M11 ialah mencari nilai yang row yang bukan row 1 tapi row kedua. Jadi kita punya pasangan dia ni. Nampak A22, A23, A32, A33. Nampak? A22, A32. Okey. So inilah nilai M1. Okey. So kalau kita cari M1 ialah nilai yang ni. Determinan itu iaitu kita kalikan ke bawah. Kemudian kita darabkan yang bertentang dengan dia. So darab A22 darab dengan A33 tolak A32, A23. Okay, so itulah nilai M. Bila dapat nilai ni, itulah nilai M11. Satu. Okay, boleh ya? Okay. Ini saya terpaksa buat padam yang ni kan.
Blender ni memang renyah. Dia akan kira sebanyak 9 kali dan saya minta awak kira dengan berhati-hati untuk soalan final exam lah kalau keluar macam ni. So awak kena berhati-hati dalam pengiraan ni. Kira double check, jangan kira sekali, kira lebih pada sekali lah, 2 kali. Okay, itu untuk M11. Okay. Kalau untuk M12 pula, awak kena cari bahagian. Okay, kita kan M12 kat sini. So dia punya pasangan ni adalah sini dengan sini. Okay, M12 ialah kedudukan ni ialah sini dengan sini. Maknanya yang bukan kolom dengan dia dan bukan row dengan dia. Okay, nanti kalau M12 ni awak tutup semua ni. So dia ada belah sini dan tutup sebelah sini. So yang ni dan ini adalah pasangan dia. So maknanya A21 kali dengan A33 tolak A31 kali A23. A21 kali A33 tolak A31 A23. So itu adalah nilai M12. Okay, so yang pertama sekali adalah awak kena tahu nombor ni nombor merujukkan nombor mana. So nombor pertama, okay, nombor pertama ni, ni kena tahu ni. Siapa kalau tak tahu ni adalah rujuk pada row. Yang ni rujuk pada column. Okay, row macam ni, column macam ni. Okay, yang ni kena tahu dulu. Tidak supaya apa ni awak tak tersalah dia nak isi konten itu. Okay, seterusnya untuk M13 pula. M13 kita dapati nilai dia dengan mencari macam soal determinan bagi dia iaitu A21, A32, inilah. Ni pasangan dia macam ni. So M21, okay, A21 kali dengan A32 tolak A31. Okay, saya silap lah. Bukan hadap sini. Sepatutnya sepatutnya dia berada kat sini. Okay. Nak cari M13 kat sini dia punya ni. Maknanya kedudukan dia kat sini lah. Seolah-olah M kat sini. So dia punya yang nilai dia adalah kita ambil nilai kat asal dekat A ni. M21 kali A32 tolak M31 A31 darab A22. So itu adalah nilai M13. Okay. Boleh Saya boleh ni. Benda ni macam berulang ni tak adalah susah sangat. Okay, kemudian tengok nilai M21. M21 maknanya pasangan dekat sini dengan sini. Iaitu pasangan dekat sini dengan sini. Sebab M21 kedudukan dekat 21 sini. So inilah pasangan dia. So A12 kali A33 tolak A32 kali A13. Okay, itu adalah nilai M21. Ini. Okay, M22 pula. M22. Okay, nak kalikan mana? Okay, yang ni dia berada dekat mana? Dia punya ni. Okay, kalau sini dia punya kedudukan, maknanya dia berada dekat penjuru lah. Sini, sini, sini dengan sini. So ini kena kali sini, tolak sini kali sini. Okay, so M22. A11 kali dengan A33 tolak A31 kali A13. Okay. So dapatlah nilai M22. Okay. Okay, bagi yang baru masuk, kita sekarang ni pada muka surat 144 iaitu minor. Okay. Tak susah mana pun benda ni. Dia banyak benda pulang. Okay, M23. M23 kedudukan di sini. Okay, di sini maknanya kalau awak tengok ialah nilai dia pada atas dan bawah sini lah. Okay, maknanya kalau M23 maknanya dia kedudukan di sini dan juga sini. So kena kalikan M11 kali dengan
A11 kali dengan A32 tolak A31 kali A12, A12. Jadi macam tu di bawah ni lah. Dan contoh-contoh berikutnya. Bila awak dah dapat nilai M11 sehinggalah sampai M33, kemudian awak isilah ke dalam matriks yang baru. So M ini adalah minor bagi faktor bagi matriks A. Okay, M ni adalah minor dia. Okay. Okay, sebelum saya tunjuk, kita tengok contoh muka surat sebelah, muka surat 145. Dalam muka 145, given B 561709158, find the minor of matrix B. So carikan minor bagi matrix B. Okay. Yang pertama sekali awak kena tahu kedudukan dia. M11, M21, M31. Okay. Dan M12, M22, M32, M13, M23, M33. Ini kena tahu dulu. Kena lukis dulu lah. Supaya tahu, oh, sebab apa nanti last kali awak nak kena key in nilai-nilai ni ke dalam bentuk matrix. So awak kena tahu kedudukan dekat mana. So saya cakap tadi, nombor pertama ni mewakili kepada row. So ni row pertama. Nombor pertama 2 ni adalah mewakili row kedua. Nombor ke sini 3 ni adalah mewakili row yang ketiga. Nombor kedua mewakili kolom. So ni kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. So yang pertama sekali awak kena buat ialah awak lukis benda ni dulu. Okay, jangan lupa lukis benda ni dulu supaya awak cam kedudukan di mana. Takut awak terkeliru, yang satu-satu okey. Selepas satu-satu ni mungkin buat dua-dua, tiga-tiga. Jadi ini sini 1-2. Jadi terbalik benda tu. So kena ingat macam mana rupa bentuk matrik. So nombor pertama tu rujukan dia apa. Nombor kedua ni rujukan dia apa. So kena tahu benda tu. So bila dapat ni, so M11 awak tutup dekat sini. Macam awak M11 awak tutup jari awak sini. Okay, tutup jari awak sini. Soalan. So nak cari M1 macam mana? Okay, yang ni lah pasangan dia. Okay, dia bukan dalam row yang sama, bukan dalam kolom yang sama. So nombor dia mesti ada 4. So inilah dia M1 awak, iaitu 0958. So 0 kali 8, 0 tolak 5 kali 9. So dapat negatif 45. So nilai M11 adalah negatif 45. Okay. Kemudian, ini kena banyak main tutup jari-jari, tak apa. Kita nak cari M12. M12, okay, M12 ialah di sini. So ini awak tutup. Tutup lah. So pasangan dia ialah yang bukan row dengan dia, okay, dan bukan kolom dengan dia. So ini dengan ini. 7918. 7918. Okay. So 7 kali 8, 56, tolak 9. So dapat 40, tolak 9, so dapat 47. So kat sini nilai dia adalah 47. Okay. M13. M13, warna lain. Warna kuning. So M13 yang ni, kita tutup. So pasangan apa ni, dia punya pasangan dia ialah yang bukan row dengan dia, dengan bukan kolom dengan dia. So inilah, ada 4 nombor. Okay, 4 nombor yang bukan row dengan dia, bukan kolom dengan dia. So 7015. 7015. Okay, ini kaedah mencari macam determinan bagi kaedah 1. 7 kali 5, 35, tolak 0. So dapat 35. So M13 adalah 35. Okay. Dan seterusnya lah.
Boleh kot Okay. Tekan saya ni lah. Tekan ambil yang saya nak matikan ni. So pasangan dia mana? Pasangan dia yang ni. Yang ni, yang ni. So 5, 1, 7, 9. So dapat berapa? 45 tolak 7. So dapat berapa? 30. Berapa? 38. Okay. Okay, dan seterusnya boleh buat ni sampai habis. Dah dapat habis, jangan tinggalkan macam ni. Jangan tinggalkan macam ni. Awak isi balik nombor-nombor yang awak dapat semua ni. Nombor-nombor yang awak dapat ni. Okay, ini semua nilainya awak gariskan sikit. Ni, awak masukkan balik nombor-nombor ni ke dalam grid. Okay, nak masuk ni hati-hati. Saya cakap tadi, awak tentukan kat mana kedudukan dia. Okay, kedudukan nombor kata 47 ni kat mana? 1, 2. Maknanya row 1, kolom yang kedua. Letak betul-betul. Benda dia cantik dah awak kira, dah betul. Tetapi disebabkan awak salah letak nilai dia ke tempat yang tak betul, jadi hilang markah kat situ. Agak sayang lah. Memang sayang. Okay. So, ada 25 orang. Ada masa saya, maknanya ada lagi 2-3 orang. 4 orang lagi tak ada. Okay, tak apa. Okay. Boleh ni? Boleh Okay, kejap. Boleh, sir. Okay. Siapa yang jelas dan clear dan faham, angkat tangan. Okay, Alhamdulillah. 17 orang angkat tangan. 16. Ada yang okay, terima kasih turun tangan. Saya nak tanya yang tak faham. Tak faham angkat tangan. Tak faham angkat tangan, onkan mic dan silalah bertanya. Ada tak? Okay, Haziq Syahmi, silakan. Kalau ada yang tak clear, onkan mic dan tanya. Silakan Haziq. Okay, ada tak ada? Tak ada. Siapa? Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau dah boleh faham, masuk kepada cofactor. Cofactor. Okay, masuk dalam cofactor. Okay, jika matrik A macam ni lah, okay, dia anggapkan macam matrik A macam ni. Dan minor of matrik A, minor yang tadi awak dah buat. Okay, yang tadi awak dah buat. Okay, therefore, ini senang je ni. Therefore, so cofactor A ialah macam ni. Maknanya awak bubuh negatif pada kedudukan nombor-nombor ini. A12, A21, A23 dan M. Maaf saya. M negatif pada M12, M21, M23, M32 dengan tanda negatif. So ini adalah cofactor. So maknanya macam bubuh tanda negatif pada M12, M21, M23 dan M32. Kita letak tanda negatif. Tu ada tanya, cik, kalau macam nombor asal dia negatif, kita tekan sini contoh. Contoh dia saya letak 5, negatif 2, 1, negatif 3, 2, 4, 3, tekan 2, 1. Okay, macam mana kalau gini? Sebab ni dah ada tanda negatif. So, sini tanda negatif, dia akan jadi positif. So, 5, 2, 1. So, ini negatif. So, dapat positif balik. 3, 2. Sini negatif, sini 4. Okay, dapat negatif 4. So, sini 3. Sini negatif, dapat negatif 2. So, sini 1. Oh, sorry. So, sini 1. Macam ni contoh dia. Okay. Jika ni lah. Jika dah di negatif, so jadi nilai positif. Okay. Tengok contoh
4.14. Okay. Given matrix B 561709158, soalan ni sama dengan contoh muka surat sebelumnya. Okay, so apa dia tak payah nak kira lagi lah dia punya minor kan. So contoh ni adalah sama seperti muka surat sebelumnya. Awak akan dapat berapa nilai tadi? Inilah nilai dia. Okay. Negatif 45, 47, 35 ni. Okay, awak akan dapat nilai balik dia. Okay, so find the minor matrix ni, dapat berapa minor tadi? Sekejap saya salin balik. Minor dia dapat berapa tadi? Contoh sama macam yang ni, iaitu negatif 45, 47 dengan 35, so 43, 39, 19, 54, 38 dengan negatif 42. So dia cakap find the minor, so ini dah dapat minor dia. Kemudian cofactor, cofactor tadi ialah nilai yang ni. Ada 4 nilai ni bulu tanda negatif. So example ni kita dapatkan yang nilai ni. Okay. So yang berubah ialah dekat sini. Kita tengok nilai sini, sini, sini dengan sini. So daripada nilai dia positif, so dia akan dapat nilai negatif kat sini. Nampak tak? Okay, ini mudah je kan? Daripada nilai apa tadi? Nilai cofactor tadi, minor tadi. Okay, so cofactor tadi adalah kita tengok balik nilai pada kedudukan ini. Nilai segi 4 nilai segi inilah bentuk diamond ni. Perhatikan bentuk diamond ni. Kalau sini negatif asal dia akan jadi nilai positif. So kalau dia positif, dia akan jadi negatif. So ini adalah cofactor. Sekali lagi, saya tanya, siapa yang tak faham tentang cofactor angkat tangan? Ada tak yang tak jelas? Angkat tangan. Yang tak faham. Okey, saya anggapkan semua faham. Okey. Seterusnya, kita masuk pada adjoint. Okey. Adjoint ni kalau awak ingat, dia mudah juga lah. Yang banyak gira ni dekat minor tadi je. Okay, adjoint ni pun tak banyak gira. So apa dia just transpose. Ingat lagi tak nilai ni? Transpose. Transpose ialah tukarkan daripada row kepada kolom. Dan yang daripada kolom kepada row. Okey, tapi kita tengok macam mana. Okey, asal milimetrik yang kita dapat. Kemudian kita cari minor. Awak ikut step buat benda ni daripada matrix yang awak dapat. Tukar kepada minor. Tukar kepada cofactor. Okey, kemudian kita masuk pada adjoint. Adjoint. Okey, buat ikut step. Kalau matrik tukar pada adjoint ni kan. Sampai ikut step buat pada ni, pada minor, kepada cofactor, kepada adjoint. So daripada sini kita dapatkan minor dia seperti mana kita dah buat itu. Kita kira satu-satu kan, ingat balik. Okay, nak kira M11 ni, mana dekat sini, so dia kedudukan ni adalah sini. Okay, ingat balik Kemudian cofactor, nilai ada 4 nilai yang macam diamond yang perlu kita perhatikan. Kalau nilai dia negatif, kita negatif dia jadi positif. Kalau nilai dia positif jadi negatif. Therefore, adjoint dia ialah T. T adalah transpose. Kalau masih ingat lah. Okay, transpose ialah saya cakap tadi menukarkan bentuk row pada kolom, kolom pada row. Okay, menggunakan contoh yang sama. Example 4.15. Menggunakan contoh yang sama. Okay, 561709158. Find the adjoint. Step pertama, cari minor. Minor kita dah dapat sebelum ni. Okay, cofactor dah dapat. Okay, saya terus pada cofactor lah. Berapa cofactor ni? Okay, negatif 45. Kita nak terusin terus negatif 43, 54, negatif 47, 39, negatif 38,
35 negatif 19. Ini saya ambil contoh yang sebelumnya iaitu kofaktor 42. Okey, sekarang ni awak kena tukarkan daripada row 1 menjadi kolom 1. So ini adalah row pertama, row yang kedua, row yang ketiga. So ini kolom pertama, kolom kedua, kolom yang ketiga. So row yang pertama ni awak tukarkan dia kepada sini. Okey, ini kita dapat ni row 1, ni row yang kedua, ni row yang ketiga. So, kolom 1, kolom 2, kolom yang ketiga. So row yang pertama ni awak tukarkan kepada adjoint. Adjoint mana kita tukar, transposekan dia. So dapat jadi macam mana? Negatif 45 kekal kat sini. So negatif 47 tukar ni. So sini 35. Yang row kedua akan naik atas jadi kolom 1. Jadi negatif 43. Okey, 39, negatif 19. So sini 54, negatif 38, negatif 42. Negatif 42 dengan negatif 45 kekal. Okey, kalau nak tengok macam kita pusing. Macam nanti saya tunjukkan simulation ni kan, bagaimana dia pusing. So ini adalah adjoint dia. Adjoint ialah transpose of cofactor. Okey, kita tukarkan apa yang dalam row 1 jadi kolom 1, apa yang ada dalam row 2 jadi row 2. Macam seolah awak flipkan benda ni. Okey, flipkan. Macam mana nak tunjuk flip lah. Okey, awak flip pusing kan dia. Okey, pusing ke dia. Mirror kan dia macam mana ke. So boleh, so dapat nilai adjoint. Boleh tak boleh? Boleh cik. Boleh kejap Boleh sir. Boleh. Kejap. Macam tu. Okey, sampai sini dululah ni. Okey. Kita nak boleh sambung lagi ke inverse pula? Inverse ialah songsangan bagi matrik A. Okay, ini kendian dulu. Ini minggu depan ke okey. Ini bersama ni dapatkan determinan. Okey, determinan ni rasa mudah ni. Determinan bagi matrik B dapat berapa? Ingat lagi tak? Determinan tahu lagi ke ni? Kan ada dua kaedah kan? Metod pertama dengan metod yang kedua. Ingat lagi tak? Metrik B adalah metrik yang contoh ni lah tadi. Okey. Mana metrik B? Okey, metrik B ni kan. Macam mana cek determinan dia? Cuba refer muka surat 141. Muka surat 141 ataupun muka surat 142 lah. So ada dua kaedah lah. So ada metod satu yang awak tutup sini kali dengan sini, tutup ni kali dengan sini, okey. Untuk last sekali paling mudah kita katakan 571605198. Awak buat macam ni, ulang balik 5716005. Okey, betul awak kena kalikan macam ni kan, yang ke bawah macam ni, tolak yang macam ni, kan? Okey, tolak. So dapat nilai dia berapa? Itulah determinan dia. Okey. Saya teruskan je lah kot satu ni, saya inverse lah. Okey, inverse ni, okey. Yang pertama sekali ialah awak dapatkan, okey, ini note yang sama. Okey, step pertama ialah find determinant. Minor tak payah dulu, kita cek determinant dulu. Berapa determinant? Determinant tadi dia gunakan kaedah tadi lah, sama ada satu atau dua lah. Saya rasa kaedah dua ni lagi mudah. Okey, pasal tak ada kaedah tutup. Yang tutup ni kita gunakan pasal minor je nanti. Okey, pasal minor lagi. So kita cari determinant dia. Okey, macam 5 kali 0 kali 8. Okey, campur 6 kali 9 kali 1
Okey, ada sini kan 5, 7, 1, 6, 0, 5. So 5 kali 0 kali 8 campur 6 kali 9 kali 1. Okey, campur 1 kali 7 kali 5. Tolak 1 kali 0 kali 1. Campur 5 kali 9 kali 5. Campur 8 kali 7 kali 6. Semua dalam kurungan kan. So dapat nilai tu awak kira dapat berapa? Okey, itulah determinan bagi matrik B. So kat sini dia bagi jawapan berapa ya? Negatif 472. Okey, negatif 472. Kemudian cari minor. Minor pun kita dah buat kat atas. Cofactor, macam mana cofactor? Cofactor kita tukar nilai yang 4 tu, diamond. Adjoint tadi, apa benda? Adjoint, transposekan dia. Dan last sekali, nak cari inverse. Okey, maksud inverse ni ialah kita kalikan dengan nilai dia. Okey, nilai kalikan. Okey. Inverse ataupun songsangan bagi matrik B ialah 1/B, iaitu 1 per negatif 742 tadi tu. Okey, kali dengan adjoint. Adjoint ni yang nilai akhir yang kita kira tadi. So dapatlah macam ni. Okey. Awak nampak tanda ni? Okey. Kenapa kat sini 1/472, kat sini 1/472. Okey. Dari sini dapat negatif, kali dengan negatif, so dapat nilai positif. So kalikan dengan semua 472. Okey, kalau saya rasa tak ada benda yang boleh diringkas kat sini, yang ni boleh ringkaskan lah. Mana yang boleh ringkaskan lah. So nilai ni boleh bagikan, so dapatlah nilai dia negatif 27/236. Okey. So inilah inverse. Boleh ya, tak payah ajar kot benda ni. Sekali lagi saya tanya, bagaimana dengan inverse? Boleh jawab tak? Boleh buat tak semua? Siapa yang tak boleh, angkat tangan. Inverse, siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham inverse, angkat tangan. Silakan Mikael, onkan mikrofon dan tanya. Apa benda nak tanya? Silakan. Dekat mana tak faham? Dia per dengan apa tu sir? Per dengan apa? Per dengan 472, dia macam ni. Nilai dia kat sini, contoh yang ni adalah negatif 45. Awak kalikan dengan ni, nampak ni, 1 per ni. Kalikan dengan 1 per negatif 472. Okey, yang tanda ni bukan tanda modular. Tanda ni ialah tanda determinan. Determinan kalau awak rujuk balik muka surat 141, kita rujuk balik. Kod dah lupa, mana dia? Nampak? Dia bukan tanda modular. Dia keluar tanda macam ni ialah negatif 472. Ni adalah determinan. Simbol determinan. Sama ada awak tulis macam ni ataupun macam ni. Okey, DETD ataupun tanda macam ni. Okey, so dapat negatif tu. Dengan determinan lah sir. Kali dengan determinan. So determinan dapat berapa? Kalikan dengan dia. So dalam inverse kebanyakan memang mendapat jawapannya per lah. Per beratus-ratus lah. Oh, okey terima kasih. Okey, ada lagi yang nak bertanya? Silakan. Silakan, yang tak faham. Ada 26 orang di sini. Ada 2 orang tak masuk lagi. Silakan Ali. Nak tanya apa? Onkan mic. Ya Ali, silakan. Ali Sarifuddin, okey. Tak ada pula. Okey, siapa lagi nak tanya? Boleh. Okey, inverse. Ya, silakan. Nak tanya apa? 236 tu main mana tuan? 236 tu daripada mana? Okey. Tengok sini, dia kali dengan berapa sebenarnya? Kita tengok situ. Dia 54 kan? Kat sini 54. 54 kalikan dengan 1/472. Okey. Sekarang ni, benda ni boleh ringkaskan ke tak? Okey, kalau nombor ni jadi 54/472. Ni nombor genap dua-dua ni. So awak boleh ringkaskan lagi. Macam mana ringkaskan? Awak bagi 2 lah. So ni bagi 2 dapat 27. Yang ni bagi 2 dapat apa? 2, 3, 6. Okey, kita bahagi 2. Ini bahagi 2. Okey, ini pun bahagi 2. Yang ni pun bahagi 2. So dapat nilai 27 dengan ni.
Kalau nombor-nombor genap kan, macam contohnya 38 ini boleh gaskan lagi. Siapa ni dia boleh bagi 2. Sebab nombor 472 ni boleh bagi 2. So ini boleh bagi 2 tu dapat 19. Yang ni pun boleh bahagi 2. So dapat 21. Okey, yang ni tak boleh lah. Nombor-nombor ganjil ni tak boleh. Dia tak boleh nak matching dengan nombor-nombor ni. So dapat nilai kekal tu. Okey, ada lagi yang lain nak tanya? Silakan. Ada tak? Ada? Tak ada? Nak tanya apa-apa? Yang masih nak tanya sila angkat tangan. Tak ada? Okey, kalau tak ada, untuk topik ni saya berhenti kat sini dulu. Minggu depan insyaAllah kita akan masuk 4.2, solve 3 simultaneous equation with 3 variables. Okay, muka surat 152 dan ini merupakan bahagian terakhir. Okay, yang ni insyaAllah kita buat dalam masa ni dalam kelas nanti. Hari Selasa, ini bahagian terakhir dalam matrix sebelum kita masuk ke topik yang terakhir iaitu vektor dan skala. Okay, saya rasa kita berhenti kat sini dulu yang ni dan kita nak buat skemakan, kita nak buat apa? Kita nak buat kita punya ni lah, udang kaji. Okay, sekarang ni awak buka soalan Jun yang pertama saya bagi dulu. Okay, kita buat ujian ulang kaji. Okay, soalan yang pertama saya bagi waktu semalam tu. Semalam ke main? Mari ni bagi. Okay. Dah semua. Saya tak tahu awak dapat markah berapa. Sekejap lagi tulis kat komen markah awak dapat berapa. Hijau sendirilah. Okay, soalan 1A. Bentuk soalan saya tak tahu keluar macam mana. Tapi lebih kurang macam ni. Cuma nilai dia tukar lah. Nilai tukar. Oh, awak akan dapat 100 nanti. Okay. Soalan kat sini ialah simplify the following into A campur B. Ini adalah bentuk Cartesian. Cartesian form. Okay, maknanya ada A campur B. A campur BI. A adalah real number. B adalah imaginary number. Imaginary part. So, real campur imaginary. Maknanya kena ada dua bahagian, dua nilai A dengan B. So, tengok pada soalan. Negatif 3 tolak 2 set negatif 49. So, kita tahu negatif 49 ni. Okay. Ialah kalau kita jumpa punca kuasa negatif any number apa-apa nombor, katakan A, dia adalah sama dengan negatif 1, okey, kalikan dengan apa-apa A macam ni. Okey. Dia adalah sama dengan negatif 1 kali apa-apa number. Dan awak tahu bahawa punca kuasa 2 bagi negatif 1, rujuk balik muka surat. Kita tengok nota. Ni kena bengik balik. Okey. Muka surat 104 dalam modul. Sila buka 104 dalam modul. Okey, dalam 3.1.2 the properties of complex number. Okey, saya bacakan. When defining I, we say that I equal to set of negative 1. So ini adalah tuan ni adalah sama dengan I. Okey. Muka surat 104 3.1.2, okay, yang tu the properties of complex number. When defining I, we say that I equal to set of negative 1 and I square is equal to negative 1. Okay, satu lagi ialah okay, yang ni kat bawah mana, I square sama dengan negative 1. Okay, dapat benda ni maknanya awak dah jelas lah benda ni. Maknanya apa-apa nombor yang katakan punca kuasa 2 bagi negatif apa-apa nombor, katakan 9, 20, 35 apa ke, dia adalah hasil darab daripada punca kuasa 2 negatif 1 dan apa-apa nombor tu lah. Okey. Dan punca kuasa 2 bagi negatif 1 adalah sama dengan I. Dan I kuasa 2 adalah sama dengan negatif 1. Okey, yang ni tak payah awak tulis dalam penyelesaian. Ini just panduan kat awak supaya boleh beringat benda ni.
Okay, ini sebagai panduan ke awak. Okay. Okay. So, kita dapat soalan macam ni. So, kita tahu yang negatif 49, punca kuasa 29, kita terus pecah siap-siap, dia adalah sama dengan negatif 1 kali dengan 49. Okay, dan ini adalah sama dengan I. So, boleh buat siap-siap, negatif 49 I. Okay, 49 I. So, negatif 3 tolak 2. So, yang negatif 3 ni, awak tengok sini, negatif 2 ni, okay, sekali lagi, negatif 2, ambil warna ni. Negatif 2 ni adalah dikali didarabkan dengan punca kuasa 49. Bila didarabkan, dengan ini pun adalah kuasa darab, so ini adalah satu gabungan. Dan jangan pisahkan, jangan buat negatif 3 tolak 2. Sebab ini adalah satu union, satu gabungan. Okay, satu gabungan. Sebab kat sini adalah darab. 2 darab, kalau 2 campur ni, nilai kita. Tapi sini adalah 2 darab set 49 kali dengan set negatif 1. So ini adalah satu. Bila satu gabungan, so negatif 3 tolak, disettlekan dalam, so ini dapat apa? Dapat 7. Ini dapat I. So 2 kali 7 I, so dapat 2 kali 7 dapat 14 I. Okay, ada siapa-siapa nak bertanya? Silakan onkan mic dan bertanya untuk soalan 1A. 1A1. Ada tak yang nak bertanya? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, saya teruskan pada soalan kedua. Okay, I kuasa 2 campur 8 I kuasa 3. Dan kita diminta untuk mencari A campur BI. Iaitu ada real number, ada imaginary part. Real number dan imaginary part. So, yang ni dulu kita tengok. Okay, yang ni refer kepada yang saya bagi ke atas ni. So, negatif I kuasa 2 adalah sama dengan negatif 1. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. So, negatif 1 kat sini, inilah asal dia adalah I kuasa 2. Jadi 1. So, negatif ni jangan tinggal pula. So, apa, dia memang negatif. So, negatif positif lah. So, positif, so dia dah jadi real number kat sini. So, yang I kuasa 3 ialah sebenarnya kuasa 2 kalikan dengan I. I kuasa 2 kali dengan I. So, dapat I kuasa 3. So, I kuasa 2 pun adalah sama dengan negatif 1. So, ini dapat negatif 1 kalikan dengan I. So, 8 kali dengan negatif 1 dapat negatif 8I. So, dapatlah jawapan dia 1 tolak 8I. Okey, soalan ini ada yang nak bertanya, silakan onkan mic dan bertanya. 2 markah. So, soalan 1 ada 5 markah. Okey, kira markah ni 1, sini 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Ini 1 markah dan 1 markah. Okey, soalan A2. Sekejap ramai yang tak boleh masuk ni password ni. Tak boleh masuk. Okey, tak apalah, yang tak boleh masuk nanti boleh tengok tengok dalam ni lah. Nanti tengok dalam video rakaman saya. Okey. Ada yang okey, saya kira 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada soalan untuk soalan. Kejap. Semua jelas ke setakat ni soalan 1? Siapa yang betul-betul faham angkat tangan. Soalan 1 A. Dan jelas Jelas. Alhamdulillah. Okey. Okey, turun tangan. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan B, 1B.
calculate the expression 2 tolak 5i tolak 3 campur 4i in the form A campur B. Ni pun mudah. Proses penambahan, penolakan nombor complex number. Okay, mudah. Cuma berhati-hati dengan tanda ni. Okay, tanda ni jadi, yang ni kat sini jadi apa? Itu yang kena berhati-hati. Okay. So, tulis balik. Tulis balik tak ada markah. Dia salin balik je tak ada markah. Z sama dengan apa. Letaklah huruf apa Z kan. Kemudian 2, kita kena asingkan yang mana real campur dengan real atau tolak dengan real. Yang mana yang imaginary kali tolak dengan imaginary. Jangan campur. So 2 tolak 3. 2 tolak 3 tolak 5i. Kat sini lupa 1 i. Okay. Kenapa tolak? Sebab sini charge negatif dengan positif, so tolak lah. So 2 tolak 3 dapat negatif 1, negatif 5 tolak 4i tolak 9. 2 markah saja. Okay, soalan mudah. Soalan kedua. Sketch an argon diagram. Lukiskan argon diagram. Argon diagram dia yang ni ni argon diagram. Sini adalah real part, sini adalah imaginary part. Okay, real part, imaginary part. Z sama dengan, okay tengok sini. Yang ni kita anggapkan ini adalah paksi Y, X. Yang ni adalah paksi Y. Tengok negatif 7 tolak 4i. Okay, negatif 7 maknanya dia berada, kat sini pun dah boleh bayangkan. Negatif 7 pada X ialah di belakang ni. Ini X semua kan. So dia ada di belakang. Berada di belakang sini. So negatif sini negatif 7. Okay. Kemudian negatif 4i. So i atas positif, i atas bawah. So negatif 4 sini contoh dia. So dia dekat sini lah lebih kurang. Okay, itu je. So tarik benda ni. Okay. Then find the modulus and argument from the diagram. So carikan modulus kat diagram. Modulus apa hukum, cara dia punya. Siapa dalam soalan pun dah bagi kan. Nak cari modulus macam mana. So diagram macam ni lah. Okay, negatif 7 dan juga negatif 4. Bawah lagi 7 sini. Okay, negatif 4 sini. Okay, 7, 4 je. Okay. Lukis benda ni dapat 3 markah. Maknanya awak kena tandakan which one real, macam satu imaginary. Okay, ni 3 markah sini. 3 markah saya kira macam awak point kat mana. 1 markah dengan 1 garisan lagi 1 markah. So dapat 3 markah kat sini. So nak cari modulus ialah sini kita anggapkan sebagai X kuasa 2 campur Y. Y maknanya imaginary Sini real, sini imaginary. Ini adalah real, ini adalah imaginary part. So negatif 7 kuasa 2 49 campur 16. So dapat set 65. Z adalah ni. So ini adalah 3 markah. Kita bagi markah sini 1, sini 1, sini 1. 3 markah. Okey, argument ialah tangent Y per X ataupun tangent I per real. Okey. Yang I dulu yang terbalik. Tangent inverse. Tangent sangat inverse bagi negatif 4 per 7. Okey. Dan awak kena tahu bahawa tangent berada pada kedudukan yang ke berapa ni? Sukuan yang ketiga. Ingat balik tak? Bab trigonometry. Ini bab yang ketiga ni. Maknanya dua-dua ni tanda negatif. So ada kat sini. Okey. Bila dia mesti positif lah. Okey. 29. 29 kat sini. Nampak? Ini adalah sudut dia 29. Okey. Nak cari sudut ni berapa? Kena campur dengan 180 darjah. So dapatlah 209.74 darjah. Dari mana datang 150 ni? 150 ialah pada sini. Ataupun dua jawapan. Satu 209. Satu lagi adalah negatif 150. Iaitu daripada kiraan rasanya. Okey. Sebenarnya 209 ni. Bukannya ni. 209 saja. Okey. 209 saja jawapannya. So 3 markah sini saya kira ialah awak tulis benda ni 1 markah.
dapat jawapan 1 markah, dapat jawapan akhir 1 markah. So dapat 3 markah. Okey, untuk soalan ni ada soalan tak? Silakan dia yang nak bertanya, onkan mic dan silakan bertanya. Sir, kalau buat sampai 209 je tak apa ke? Okey, cukup sampai sini je cukup. Sampai sini je. Ni atau ni dia ni lah. Cukup sekadar situ je. Okey. Lagi ada soalan lain? Ada tak? Tak ada. Okey. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Next question. Express 3.42E 2.09I ke dalam cartesian. Ini bentuk apa? Ini bentuk eksponen. Eksponen bentuk macam mana? Z sama dengan R, E, theta, I. R ialah R apa? R sama dengan apa? Z ni kan? R ialah apa tadi nama atas? Ya Allah. Apa nama ni? Argument apa? Aduh, dia cakap modulus. 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 Lepas E ni eksponen lah. Theta ialah sudut. Yang ni sudut dalam unit radian. Okay, ni dalam radian. Sudut dalam radian. Yang I ni imaginary lah. Okay, dia. Okay, kemudian dia minta tukarkan dalam bentuk Cartesian. Cartesian yang ni lah, A campur BI, polar. Polar ni ialah R sudut theta dan trigonometry. Trigonometry ialah Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Okay, boleh ingat ya. Benda ni rasanya dalam, dia bagi contoh lah, dalam apa, dalam formula tu. Belakang ada kan, ditulis bentuk-bentuk macam mana. Okay, perkara pertama sekali ialah awak tukarkan 2.09 ni dalam bentuk radian ni, bentuk radian ke dalam bentuk sudut. So nak buat sudut ialah awak darab dengan 180 bagi dengan pi. Okay, darab 180 bagi dengan pi. Macam mana nak tahu, nak terbalik ke, nak macam mana? Okay, tengok macam ni. Bila radian kali dengan sudut, bahagi dengan pi, okay, maknanya yang jawapan ni mesti dalam sudut. Siapa radian, nilai, radian ialah nombor ni lah, tak kisah 7.5, 3.12 ke apa ke, kali dengan sudut. So masih ada sudut, bahagi dengan pi, so dapat sudut. Bila apa satu nombor tu, katakan sudut darjah, kalikan dengan sudut, okay, kali dengan 180. Silap. Ya. Kalau nak cari radian pula, ialah sudut dikalikan dengan pi bahagi dengan sudut. Okey, apa-apa sudut lah. Katakan A darjah bahagi A darjah. Maknanya kat sini awak boleh potong benda ni. Kat sini awak boleh potong nilai darjah. Bila potong darjah, awak dapat nilai. Kali dengan pi, dapatlah nilai radian. Bukan dalam bentuk darjah. Okey, saya rasa benda ni ada dalam ikut formula ni. Takut awak terkeliru nak kalikan 180 ke ataupun kali dengan pi bahagi 180. So ini make sure kena clear dulu. Kalau sini dah salah, kat bawah-bawah semua salah. Okey. So benda ni clear. Okey. Kemudian 2.09 dalam bentuk radian kali dengan 180 bagi dengan pi, so dapatlah nilai theta dia adalah 119.748. Okey, dia dapat nilai ni, kita boleh dapatlah nilai ini dalam cos berapa ataupun dalam sudut yang ni theta punya dapat. Dalam bentuk polar form, theta ni dalam sudut darjah, kecuali dalam bentuk eksponen, jadi dalam bentuk radian. Theta tu dalam bentuk radian. Okay, so yang pertama kita cari bentuk polar. Okay, tak kisah kalau soalan dia minta macam ni, awak boleh buat yang mana dulu. So tak perlu ikut ni lah. Awak boleh katakan nak mudah, kita ambil polar dulu. Buat trigonometry. So pada daripada trigonometry, awak boleh kalikan, awak dapat Cartesian form. So apa kita darab ke dalam, kita boleh dapat bentuk A campur BI. So maybe Cartesian form ni adalah the last sekali lah awak jawab.
bahagian terakhir sekali. Okey. Supaya teratur kalau awak buat bentuk cartesian ni agak sukar pula ni. So dia ni better yang jawab dulu ialah jawab yang polar dulu, jawab trigonometrik dan yang terakhir jawab pada bahagian cartesian. Walaupun soalan dia tulis macam ni, so awak jawab yang ikut dia punya ni dulu. Kalau awak ikut benda ni, insyaAllah jawapan awak betul lah. Dan benda ni boleh disemak melalui kalkulator. Hati-hati, okey. So yang pertama Z sama dengan R sudut theta. So R tu adalah sama dengan nilai ni lah. Tadi tu dah ada 3.42. So Z 3.42. Ini daripada soalan Ini nilai ni dah dapat pada soalan. R ataupun modulus Z. Okey. R ataupun modulus Z. Okey, kat sini yang menukarkan daripada sudut kepada darjah pun dah dapat 2 markah. Okey, menukarkan sudut kepada darjah pun dah dapat 2 markah. So kat sini Z, kemudian sudut yang kita kira tadi. Yang ni sama ada awak tulis boleh 119.75 pun boleh. Ataupun 119.8. Saya terima di situ lah. Yang pertama genapkan 8 ni kepada 5 dan 5 ni pun boleh kalau tu sampai 8 sini je. Jangan tulis 120. 5 dah jauh sangat lah. Cukup sekadar sampai sini je 1.9.8. Okey. Jangan nak main discount lagi. Okey. Kemudian ini dalam bentuk polar. Kemudian kita masuk kepada untuk trigonometrik. Yang ni lah cos theta tambah I sin theta. So theta ni adalah sudut 119, just tukar je 3.42 cos 119.748 kali I sin. So ini dapat 1 markah, 2 markah. Okey, mudah. Okey, kemudian bentuk cartesian. So ini bentuk cartesian . Bentuk cartesian mudah saja, awak ni carikan nilai cos 119.748 menggunakan kalkulator. So dapat nilai yang ni. Sin 119.748 I jangan dilupakan kat sini. Kemudian ini darab. Okey, darab. So dapatlah bentuk A campur BI. Okey, untuk soalan ni ada yang nak bertanya, silakan onkan mic dan bertanya. Ya. Silakan, ada nak tanya tak? Ke faham jelas dengan soalan ni? Saya soalan terlalu senang bagi awak. InsyaAllah tak ada tuan. Okey, boleh saya tahu siapa yang dapat 100 untuk soalan ni? Untuk pretest yang ni, set yang ni. Tolong angkat tangan yang dapat 100. Saya nak tengok. Tolong angkat tangan yang dapat 100. Tak ada ke? Tak ada ke? Tak check lagi kan? Dah, tak check pula. Semak lain kali lah. Okey. Kita beransur kepada soalan yang set yang kedua. Set yang kedua. Okey, lebih kurang juga soalan dia. Calculate each of the following complex number. Saya rasa soalan ni akan keluar lah soalan bentuk macam ni. Berapa 2 kali pretest dia bagi bentuk soalan yang sama macam ni. So kat sini dia suruh tukarkan bentuk A campur BI lah. A campur BI. So tengok macam ni betul. Kalau saya cakap tadi, kalau punca kuasa bagi negatif 9 adalah gabungan antara negatif 1 dengan didarabkan dengan nombor 9. So sini adalah sama dengan I, ini sama dengan 3. So dapat 3I lah. 2 kali 3I dapat 6I. So ini soalan mudah yang boleh dapat 3 markah. Sayang lah 3 markah sini.
3 markah per berapa 3 markah per 25. 3 per 25 kat sini. 3 per 25 sama dengan 12 markah per 100. Okay, 12 markah per 100. 12 tau. So awak perlukan lagi around 28 untuk lulus. 28 saja markah untuk lulus kat sini. So ini kalau awak salah kira, Allah rugi Misal sangat. Okay. Yang ni tricky sikit. So apa yang soalan yang set yang sebelumnya ialah proses penambahan dan penolakan dalam complex number. Tapi cuma ini dia dah masuk bahagian multiplication. Dia bahagian masuk division, pembahagian. Kita gunakan kaedah apa nama dia ni? Allah. Sekejap Aku tak ingat. Apa nama ni? Apa sekali? Conjugate. Okay, conjugate. Ini masih ingat lagi conjugate. Conjugate ialah kita tukarkan apa ni nombor yang mana? Bahagian yang ni saja. Dikatakan sini negatif 1 campur 5i. Kita kacau bahagian mana? Kita kacau bahagian nombor yang ni saja. So kalau negatif 1 campur 5i, dia akan jadi negatif 1 tolak 5i. Kalau untuk bahagi, kita kena kalikan benda ni. Okay, so ini kita akan conjugate. So kalau untuk settlekan ni, ini melibatkan proses multiplication. Okay, dengan multiply dengan campurkan dengan division pembahagian division dan juga multiplication. So nombor pembahagian ni kita kena kalikan dengan conjugate dia. So 6 campur i kali dengan negatif 1 tolak 5i. Okay, negatif 1 tambah 5i dengan yang ni mesti sama. Dengan satu atas positif dan negatif. Mesti sama kedua-duanya iaitu bentuk conjugate kepada pembahagian nombor bawah. Bukan conjugate di atas. Jangan pergi juga 6 tolak i. Sebab kita nak kira conjugate adalah kita ambil nilai yang di bawah tu. Okay, nilai yang di bawah dan kita conjugatekan dia. So, ini awak darab terus macam biasa 6 campur i kalikan dengan negatif 1 tolak 5i. Okey, 6 kali negatif 1 dapat negatif 6. Okey, 6 kali negatif 5 dapat negatif 30. Negatif i kali dengan negatif 1 dapat tolak i. I kali dengan negatif 5i dapat 5 negatif 5i kuasa 2. Okey, negatif i kuasa 2. Okey, so yang bawah sama-sama. Negatif 1 kali, okay, bolehlah. Negatif 1 campur 5i. Negatif 1 tolak 5i. So negatif 1 kali, okay, 1 kali negatif 5i dapat 5i. Campur tolak 5i. Kemudian ni tolak 5i. 5i tolak 5i habis. 5i kalikan dengan negatif 5i dapat negatif 25i square. Okay. So, setelkan negatif 1 tolak 31i per 26. Jadi 36. Okey, boleh Okey, siapa nak tanya dengan saya silakan. Awak boleh tulis sama ada dua macam ni. Satu bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni. Saya terima kedua-duanya. Okey, ada soalan tak untuk yang ni? Silakan. Silakan nak bertanya, angkat tangan dan onkan mic. Okey. Jelas saya, jelas. Silakan Mikael. Okey saya, okey. Kelak keluar macam ni boleh jawab.
Baik, kita Soalan. soalan yang kedua. Okey, ini pun soalan yang sama dengan betul tadi. Okey, sketch and ya, ada tanya apa-apa ke? Ada tanya apa-apa Okey, sketch and Argand diagram for Z. Okey, ini real number, ini imaginary part, ini kita tanda sekejap, ini X, ini Y. Okey, contohkan sikit benda ni kan, maknanya sebagai panduan nak mengingatkan awak ini imaginary part, ini adalah Y. Then find modulus and argument. So modulus cari yang punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tu. Dan argument ialah tangent inverse bagi Y per X. Okay. Ini penting sini ya. Maknanya awak perlu ingat. Okay. Benda yang sama. So yang ni adalah apa dia? Okay, dekat mana kedudukannya. Nombor Z X ialah positif 6. So 6 kat sini lah. Agak-agak lah kan. Y sama dengan negatif 4. Negatif 4 dekat sini. Dia kurang. So dia dekat sini lah. Sebenarnya tu. Duduk dia. Betul nampak kan? Dia macam tu je. Z sama dengan 4. Sama dengan 6. Negatif 4 kat sini. So kedudukan dia macam ni lah. So awak lukis, awak plotkan bahagian 6 ni betul. Satu markah untuk ni dan satu lagi untuk garisan ni. Saya kira 3 markah kat sini. Ni betul lah dia punya spot dia. Okay. Lagi satu nama kat sini adalah sketch. Sketch ni lakarkan. Ada satu lagi draw. Draw ni lukiskan. So sketch ni saya tak kisah kalau awak boleh letak tanpa plot macam 1, 2, 3 ni. Awak just letak macam tick pada satu bahagian nombor 6 sini. Maknanya awak tahu bahawa nombor 6 ni berada dekat bahagian sini. Okay. Dan bahagian nombor imaginary pun pada negatif 4. So awak tahu kedudukan 6 dan negatif 4 dan serta garisan dia. So itu pun sudah memadai. So apa soalan ini menghendakkan awak sketch. Okay. Tapi kena ada paksi lah. Sini ada tulis real dan sini ada tulis imaginary. Penting benda ni. Supaya bezakan satu lagi graf yang XY. Ini graf argan. Argan kena ada dua paksi, real dengan juga imaginary. Kena ada benda ni. Termasuk dengan plot tadi lah. Just sketch, letak, tak payah tulis 1, 2, 3. Letak je nombor 6 dengan negatif 4. Cukup. Okey, silakan nak tanya apa-apa tentang argan diagram. Silakan, Alkamat tanya. Okey, silakan. Okey, Real tu memang real ke atau R je boleh? R dengan yang satu I. Tulis real. Tulis real. R-E-E-L. Boleh. Dia matrik apa. Dia matrik tu real dia. Okey. Imaginary dia pun tu dia lain imaginary. Okey. Lagi soalan lain lagi? Silakan soalan lain. Tak ada. Okey. Kita kembali ke soalan. Itu baru satu. Kita sketch. Kemudian kira apa? Modulus. Modulus Z. Inilah X. Ini adalah alamak, jangan tulis X lah. Nanti kan awak keliru benda ni. Ini tulis apa? Ini real. Ini adalah imaginary. Okay, real. Mana bahagian nombor nyata tadi 6 kuasa 2 campur dengan negatif 4 kuasa 2. So 4 kuasa 2 ialah 16. 16 campur 36 dapat 52. So dapat 7.22 tulis unit Unit pasal ni dalam blok halaman. So 7.22. Okay. Itu maka. Kemudian kita cari argument. Argument ialah tangent inverse. Dengan tulis tangent inverse ni adalah I per real ataupun Y per X lah. Kalau dalam bab trigo kita pakai Y per X. Tapi yang ni kita tulis imaginary per real. So Y per X. So negatif 4 per 6. So dapatlah sudut dia negatif 33.6. 33.6 macam mana kira? Dia adalah sudut yang ni. Okey. Ini adalah negatif 33 berapa tadi? 69. Maknanya daripada kalau kita kira dala ke lawan jam, dia nilai dia positif.
Bila dia mengikut jam, dia adalah negatif. Sel pada part kosong, dia turun ke bawah sebanyak 3/3. Tapi nak kira sudut sebenar dia ialah 360 tolakkan dengan 33.69. So dapat nilai dia 326. 326.31 adalah sudut dikira daripada sini. Okey, inilah. So inilah 326.31. 326.31 darjah. Inilah sudut dia. Okey, 9 markah. Okey. Soalan B. Okey, soalan B ni tricky. Tricky sikit. Sebab apa? Given that yang ni agak panjang. Okey, dan saya nak awak tolong strukturkan masa awak. Siapkan masa awak supaya awak boleh jawab soalan ni. Supaya soalan ni banyak kerja dia. Yang pertama, dia minta Z1 kali Z2. Okey. Kalau yang sebelum ni, Z1 kali Z2 ni, dua-duanya dalam bentuk yang sama. Polar dengan polar, trigo dengan trigo, Cartesian dengan Cartesian. Tapi dalam soalan ni, dua-dua bentuk berbeza. Sampai sini dalam bentuk eksponen, dan manakala yang ni dalam bentuk trigonometry. Okey, tak sama. Bila tak sama, dia kena tukarkan kepada salah satu yang sama. Salah satu yang sama. Jadi yang mudah macam mana? Okey, tengok solution ni. Bukan awal mudah macam ni, janji dia dapat yang sama. Sampai di sini, dia minta dalam bentuk Cartesian. Okey, awak kena tukarkan ke dalam bentuk Cartesian. Cartesian, kita nak jawapan dia dalam bentuk A campur BI. So yang Z1 ni kena tukarkan dalam bentuk macam ni, Z2 pun tukar dalam macam ni, baru kita boleh kalikan dia. So nak mudah macam mana yang first, okay, Z1, dia ambil Z2 dulu. Z2 tukarkan dalam bentuk, ditukarkan dalam bentuk apa ni polar form. Okay, 7 dengan sudut dia 63. Okay, dan Z1 pula ditukarkan dalam bentuk yang sama, bentuk polar. Bentuk polar juga. Siapa bentuk polar dengan bentuk polar didarabkan senang lah. Siapa dia punya sudut dia, apa dia punya magnitude dia boleh didarabkan. Manakala sudutnya kita campurkan. Okay. So ini Z2 dalam bentuk polar. Okay, polar adalah Z sama dengan R sudut theta. Theta ni dalam sudut darjah. Okay. Ya, maknanya 72 ni tak kisah dah. Kita dah dapat dah bentuk R dah ada, sudut dah ada. So tukar je dalam bentuk polar. Okey, bagi mudah macam ni. Kemudian Z1. Z1 ni dalam bentuk apa ni? R, E, I, theta. Okey, R dah ada, E dah ada, theta. Theta ni kena tukar 2.09 ni kepada dalam bentuk darjah. So macam mana darab dengan 180 bahagi dengan pi. So dapat dia 119.75. Awak akan dapat nilai dalam bentuk polar dia ialah yang ni. 3.42 dengan sudut 119. So katakan Z1 kali dengan Z2 mudahlah. Okay, dia punya modulus ataupun nilai R dia kita darabkan saja. Kalau sudut ni kita campurkan. Okay. Yang bahagian R dengan R ni kita darabkan. Okey, ni R1 dengan Z1 ni kita darabkan. Okey, X1 dengan R2 darabkan. Manakala sudut 1, theta 1 dengan theta 2 kita campurkan. Sampai sini belum selesai lagi. Walaupun awak dah dapat darab 2 ni, 3.42 darab dengan 7 dapat 23.94 dengan sudut dia 183.86. Ini belum settle lagi sebab ini dalam bentuk polar. Sedangkan soalan berkendakan awak menjawab dalam bentuk Cartesian, iaitu A campur BI. So macam mana tukarkan dia? Paling mudah lah. Paling mudah ialah awak gantikan balik dia dalam bentuk trigonometry. So masukkan nilai R kat sini. Sudut ke dalam cos 183 dengan I sin 183. Kemudian kita darab ke dalam. Okey, dapatkan nilai cos 183 dalam berapa nilai dia, sama dengan sin berapa, kemudian kita darabkan dia saja. So ini dapatlah nilai A campur BI. So saya rasa soalan sini kalau keluar, dia akan mengambil masa yang agak lama. So tolong
arrangekan masa awak. Sebab apa saya dikendaki untuk memantau masa awak dalam penghantaran email nanti. Kalau lambat daripada tu akan ditolak markah. Sayang pasal markah ada 25 di sini. Tapi kalau tolak 5 markah, 5 dekat berapa markah hilang kat situ. So tolong pantau masa awak menjawab. Kalau tak sure awak jawab soalan yang ni dululah. Okay. Dan hati-hati kira double check lah benda ni. Okay. Dan hantar, make sure awak kredit cukup, internet ada, jangan sampai putus. Okay. Pastikan kalkulator ada, semua ada, complete ada. Dan jangan tiru lah. Okay. Kita dah habis sudah tadi untuk semua soalan. Ada apa-apa nak tanya tak? Silakan. Kalau nak bertanya apa-apa, angkat tangan. Ini agak lama kalau orang kita tak pernah lagi sampai 1 jam setengah, 1 jam 20 minit. Okay, silakan kalau ada nak bertanya apa-apa, angkat tangan. Tak terima. Tak ada. Okey, siapa yang faham dengan perbincangan pretest kita, angkat tangan. Siapa yang betul-betul faham dengan perbincangan pretest kita, angkat tangan. Bilang angkat tangan, yang tak angkat tangan. Baru ada 16. Ada yang tak faham ke? Okey. Boleh? Okey. Sekejap. Okey, sekarang buat ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita boleh stop sini. Make sure jangan tidur. Pukul 5 nanti saya akan pass soalan pretest dalam WhatsApp. Okey. Dan pukul 5, selewat-lewatnya 5.35 ianya sudah berada jawapan dengan dalam email saya dah bagi. Nanti saya akan hantar sekali lagi. Format penghantaran, awak scan, tulis nama dekat kertas. Scan dengan high quality. Jangan ada yang scan yang saya tak nampak, tak boleh nak baca. Gunakan pen, jangan gunakan pensel. Okey, gunakan pen. Scan betul-betul. Kemudian hantar pada saya. Okey, dia punya subjek, letak test 1B kelas awak. Okey, lepas tu email pada punya nama file tu seperti test 1B letak nama metrik. Okey, itu saja untuk pagi ni. Terima kasih. Okey, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya, selamat pagi. Semoga awak percaya ke petang ni. Terima kasih. Salam sir, amin. Salam, Sir. Salam.